Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Nurhalimah binti Nistam, nombor matrik 261443. Saya akan membentangkan rancangan perniagaan bagi penanaman pisang oleh Nana Farm Sdn Bhd. Yang pertama adalah ringkasan eksekutif. Perniagaan yang dijalankan adalah perdagangan pisang secara franchise daripada Nana Farm Sdn Bhd. Aktiviti yang dijalankan oleh perniagaan ini adalah penanaman, penyelenggaraan, pengeluaran, pemprosesan, pembungkusan dan penghantaran pisang. Nana Farm merupakan pemegang lesen franchise dari franchisor. Antara peranan franchisee adalah terlibat secara langsung dengan proses penanaman, penyelenggaraan dan pemprosesan pisang, manakala proses pemasaran dijalankan oleh franchisor di mana setiap hasil yang dikeluarkan oleh franchisee akan dibeli kembali oleh franchisor untuk dipasarkan ke pasaran. Potensi perniagaan ini adalah sangat baik kerana permintaan pisang adalah sangat tinggi, bukan sahaja di pasaran tempatan, malah juga pasaran antarabangsa. Selain itu, disebabkan penglibatan bumi putera dalam peladangan pisang secara komersial adalah sangat kurang, jadi perniagaan ini dapat memberikan peluang pekerjaan kepada mereka bagi membantu mereka melibatkan diri dalam bidang agriculture. Hal ini kerana bidang agriculture mendapat galakan yang padu daripada kerajaan disebabkan oleh pertanian adalah antara satu penyumbang besar dalam pembangunan ekonomi negara. Tujuan rancangan perniagaan ini dibuat adalah untuk mendapatkan pembiayaan sebanyak RM200,000 dari Perbadanan Nasional Berhad bagi tujuan penyelenggaraan ladang dan pemasaran hasil pisang. Rancangan perniagaan ini dibuat juga untuk dijadikan garis panduan untuk pelaksanaan projek baharu kepada syarikat dalam mencapai objektif. Seterusnya adalah objektif perniagaan. Yang pertama adalah untuk mencatat keuntungan yang maksimum, menghasilkan pengeluaran pisang yang optimum, menyumbang kepada kebajikan komuniti setempat, memberi peluang pekerjaan kepada komuniti setempat dan juga menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Seterusnya, ringkasan perniagaan franchise. Yang pertama adalah latar belakang perniagaan franchise. Produk utama adalah pisang berangan. Kami sangat menitik beratkan R&D bagi mendapat hasil yang optimum dan menjadi jaminan untuk perkembangan syarikat pada masa hadapan. Kami mula mendapat idea daripada China, seterusnya membuat kajian tentang tisu kultur yang didatangkan di China dan seterusnya melaksanakan penanaman dan mengeksport kembali pisang ke China. Kami juga telah berjaya meyakinkan Kementerian Pembangunan Usahawan yang mana telah meluluskan lesen perniagaan franchise. Seterusnya adalah produk dan perkhidmatan. Perniagaan ini menawarkan pisang berangan dengan sistem peladangan yang sistematik. Pengeluaran secara pukal dapat meminimalkan kos pengeluaran franchisee. Aktiviti peladangan adalah terdiri daripada penanaman, penyelenggaraan, pemprosesan serta pembungkusan pisang. Pisang yang telah digrade dan dibungkus akan dihantar dan dijual kepada franchisor bagi tujuan ekspor selain dipasarkan dan diedarkan ke pasaran domestik. Lokasi kami terletak di Seremban, Negeri Sembilan. Lokasi yang dipilih adalah atas bantuan franchisor yang mana ianya mengamalkan sistem berkelompok. Franchisor mendapat tanah seluas 50 hektar dan dibahagikan kepada 10 franchisee. Di dalam ladang disediakan juga satu pusat pengumpulan dan pemprosesan hasil pisang. Seterusnya adalah profil perniagaan franchise. Hasil pisang yang dikeluarkan akan dibeli semula oleh franchisor. Setiap hasil keluaran yang telah diproses dan dibungkus akan dihantar semula ke franchisor. Harga belian semula yang telah ditetapkan oleh franchisor adalah mengikut perjanjian yang telah dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak iaitu RM1.15 bagi grade A untuk pasaran ekspor, RM1.20 bagi grade A untuk pasaran domestik, RM1 bagi grade B untuk pasaran domestik dan off-grade pula adalah sebanyak RM65 bagi pasaran domestik. Seterusnya, faktor memilih Nana Farm sebagai franchisor. Yang pertama adalah latar belakang franchisor.
Franchisor mempunyai pengalaman dan kemahiran dalam perdagangan secara komersial dan dapat membuktikan unjuran pulangan yang bakal diperoleh. Seterusnya adalah penyelidikan dan pembangunan. Franchisor melabur sejumlah wang yang besar untuk menjalankan penyelidikan dan pembangunan bagi mendapatkan hasil yang optimum secara berpanjangan. Seterusnya adalah latihan dan sokongan yang berpanjangan. Latihan dan sokongan yang berpanjangan akan disediakan. Perkara ini adalah antara perkara yang sangat penting bagi usahawan baharu untuk memastikan pengetahuan dan kemahiran sentiasa dikemas kini bagi menghadapi cabaran yang tidak dijangka pada masa hadapan. Dan terakhir adalah pemasaran kaedah belian balik. Franchisor menjanjikan belian semula untuk semua hasil pisang yang telah dikeluarkan oleh franchisee. Seterusnya adalah penjagaan pokok pisang berangan. Antara perkara yang penting bagi penjagaan pokok pisang berangan adalah pembajaan. Pembajaan dibuat sebulan sekali dengan kuantiti kecil iaitu segenggam untuk satu pokok bagi bulan pertama dan bulan kedua. Pisang berangan akan mula mengeluarkan anak pokok di sekeliling pada umur sebulan setengah ke 2 bulan. Pastikan anak pokok dibuang majoritinya supaya pisang induk tidak perlu berebut baja, namun boleh membiarkan satu atau dua anak pokok. Seterusnya pada bulan ketiga, kami menggunakan baja jenama Garson dan baja NPK dengan kuantiti 16-16-16. Seterusnya masuk pada bulan kelima, bila jantung pisang sudah mula timbul, baja buah boleh digunakan. Namun apabila jantung pisang sudah keluar, tidak digalakkan untuk baja kerana risau buah akan pecah. Apabila jantung pisang keluar, bilangan daun hanya dikekalkan sebanyak 6 helai sahaja. Setelah jantung pisang dipotong, daun hanya dikekalkan kepada 4 helai sahaja. Simpan semua daun yang sihat dan hanya pangkas daun yang tua dan berpenyakit sahaja. Pembuangan daun juga penting kerana sekiranya daun tidak dipangkas, ianya akan menyebabkan kebun lembap dan pokok mudah diserang penyakit. Pisang berangan kebiasaannya berjantung dalam anggaran masa 9 bulan dan hasil boleh dikutip dalam masa 11 hingga 12 minggu kemudian. Buah boleh dipetik apabila 2 hingga 3 daun telah kering atau layu. Seterusnya bagi keperluan air. Keperluan air bagi tanaman pisang adalah sangat tinggi. Namun, air yang berlebihan seperti banjir akan memudaratkan pokok. Sekiranya pokok terendam air lebih daripada 48 jam, ia akan menyebabkan busuk akar. Jadi penyiraman paling ideal adalah menggunakan sistem pengairan dan masa paling kritikal adalah sewaktu pokok pisang berjantung. Seterusnya adalah rancangan pemasaran. Bagi ringkasan pemasaran hasil akan dibuat menerusi beberapa kaedah, iaitu antaranya adalah jualan terus kepada pelanggan, jualan secara borong kepada pemborong dan pasar, jualan kepada pengusaha industri kecil sederhana IKS, ekspor ke luar negara dan juga kontrak farming dengan farmer atau franchisor. Seterusnya, perancangan pemasaran bagi franchisor. Franchisor bertanggungjawab untuk membina jaringan perniagaan dengan negara-negara luar bagi mengukuhkan hubungan perniagaan dalam pasaran sasaran. Franchisor juga bertanggungjawab untuk mempromosikan perniagaan pisang ke pasaran luar melalui pakatan strategik. Pakatan dengan farmer juga turut dibuat oleh franchisor bagi memastikan pisang dapat dijual di pasaran domestik. Seterusnya, perancangan pemasaran bagi franchisee. Pengeluaran telah dijamin pembeliannya oleh pihak franchisor. Jadi, franchisee harus mencari peluang menggunakan hasil-hasil sampingan yang dapat dihasilkan daripada penanaman pokok pisang. Franchisee boleh mencari peluang menggunakan hasil-hasil sampingan yang dapat dihasilkan daripada penanaman pokok pisang seperti daun pisang, batang pisang serta jantung pisang. Seperti contoh, franchisee boleh menjual daun pisang atau menggunakan daun pisang sebagai pembungkus makanan atau kuih. Selain daripada itu, batang pisang juga boleh dijadikan sebagai kraft tangan. Selain jantung pisang juga boleh dijual untuk tujuan masakan. Dengan cara ini, dia akan membolehkan franchisee untuk mendapatkan pendapatan sampingan. Seterusnya adalah saiz pasaran. Sasaran pasaran kami
bukan sahaja tertumpu kepada pasaran tempatan, namun juga tertumpu kepada pasaran luar. Seperti yang dapat dilihat di graf, 60% daripada saiz pasaran adalah untuk pasaran domestik, manakala 40% adalah untuk pasaran antarabangsa. Disebabkan permintaan pisang berangan yang tinggi dari negara luar, terutama negara China, Nanofarm telah mengambil peluang ini untuk mengekspor dan memasarkan perniagaan mereka ke sana. Selain China, pasaran sasaran lain yang telah dikenal pasti juga adalah negara Singapura, Indonesia dan negara Timur Tengah serta Hong Kong. Seterusnya adalah persaingan. Pesaing yang terdekat adalah dalam kalangan franchisee yang berada dalam lingkungan 50 hektar itu sahaja. Persaingan sihat yang wujud antara franchisee tidak akan memberikan kesan yang ketara terhadap keuntungan mereka. Franchisee hanya perlu memastikan bahawa pisang yang dihasilkan di ladang mereka adalah dalam kadar optimum. Tiada persaingan harga berlaku kerana setiap harga bagi setiap grade pisang telah pun dipersetujui dalam satu perjanjian antara franchisee dengan franchisee. Namun franchisee mempunyai satu pesaing dengan pisang jenama Montel yang ditanam di Johor. Seterusnya untuk strategi pemasaran, yang pertama adalah produk. Nanofarm memilih pisang berangan sebagai pengeluaran utama mereka disebabkan oleh pisang berangan adalah antara jenis pisang yang senang diuruskan. Selain itu, permintaan bagi pisang berangan juga adalah tinggi, bukan sahaja di pasaran tempatan, malah juga pasaran antarabangsa. Seterusnya adalah harga. Satu perjanjian harga telah dibuat antara franchisee dengan franchisor dan perjanjian ini dimeterai selama 5 tahun. Seterusnya, pengeluaran. Nanofarm tidak hanya tertumpu kepada pasaran tempatan, malahan juga menumpukan pengedaran ke pasaran antarabangsa. Selain diedarkan kepada pemborong, pelanggan, industri kerja sederhana, farma, Nanofarm juga mengekspor pasaran pisang mereka ke pasaran antarabangsa seperti China dan Singapura. Hal ini disebabkan adalah kerana permintaan pisang adalah tinggi di sana. Dan terakhir adalah promosi. Nanofarm sangat menitik beratkan promosi produk mereka bukan sahaja pada pasaran tempatan, malahan juga pasaran antarabangsa. Syarikat menggunakan pelbagai platform untuk mempromosikan produk mereka, antaranya adalah social media, website rasmi dan juga radio. Nanofarm percaya bahawa promosi yang berterusan akan dapat memperkenalkan produk mereka keluar dan seterusnya akan meningkatkan jualan mereka. Seterusnya, tanggungjawab bagi kaki tangan pemasaran. Kami mempunyai pengurus pemasaran yang bertanggungjawab untuk mengenal pasti produk dan pasaran, mencadangkan dan melaksanakan strategi jualan dan pemasaran, mengurus saluran pengedaran untuk produk, dan memastikan komunikasi pemasaran yang berkesan, termasuk laman web syarikat, komunikasi cetak dan iklan. Seterusnya, pembantu pengurus pemasaran. Mereka bertanggungjawab untuk mengenal pasti pasaran sasaran dan menganalisis trend pasaran semasa. Mereka juga bertanggungjawab untuk menulis bahan pemasaran seperti brosur dan laman web dan mengurus belanjawan pemasaran dan memastikan semua aktiviti pemasaran sentiasa menepati belanjawan. Seterusnya adalah aliran tunai. Jangka masa aliran tunai atau disediakan adalah dalam masa 3 tahun. Jenis tanaman adalah pisang berangan. Jarak tanaman 3 meter 3 meter. Keluasan tanaman 1 hektar. Ini untuk aliran tunai bagi 1 hektar bersamaan dengan 1,100 pokok per hektar. Yang pertama adalah aliran yang masuk. Hasil pisang itu adalah sebanyak 52,000 kg. Harga jualan RM1,15 per kilogram adalah jumlah dia adalah sebanyak RM59,800. Jadi jumlah aliran wang masuk adalah sebanyak RM59,800. Seterusnya aliran wang keluar. Yang pertama adalah kos pembangunan. Kos pembangunan termasuk kos pembersihan kawasan, kos penyediaan tanah, kos membaris dan menanam, serta kos perparitan dan saliran. Jadi semua jumlah kos pembangunan adalah sebanyak RM7,830. Yang seterusnya adalah kos penyelenggaraan.
Kos penyelenggaraan termasuk kos baja, kos benih pokok, kos racun rempai, kos racun serangga, beg pembungkusan, kayu penyokong, peralatan ladang. Semua ni ada termasuk dalam kos penyelenggaraan, jadi jumlahnya adalah sebanyak RM21,534.80. Seterusnya adalah kos tenaga kerja. Jumlah kos tenaga kerja semuanya adalah sebanyak RM14,840. Dan akhir sekali adalah kos pelbagai. Kos pelbagai termasuk kos bahan api dan kos sewa tanah. Kos sewa tanah adalah sebanyak RM500 per hektar. Jadi jumlah untuk kos pelbagai adalah sebanyak RM5,280. Jadi bila ditambah semua, jumlah aliran wang keluar adalah sebanyak RM50,909.04. Jadi, baki wang tunai yang diterima adalah sebanyak RM8,890.96. Akhir sekali, bagi rumusan, Nana Farm berharap agar permohonan pinjaman ini dapat diluluskan. Nana Farm yakin bahawa perniagaan ini akan mendatangkan keuntungan yang lumayan dan mampu bersaing secara sihat dengan pesaing yang wujud di pasaran. Pihak syarikat juga amat berharap pelarangan franchise komersial ini berdaya saing dan mampu untuk menyumbangkan pada pembangunan perniagaan tani khususnya dan menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara secara amnya. Sekian, terima kasih.